صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Faslun fi ahkamil muharramatil ihrami wa hiya ma yahrumu bi sababil ihram. InsyaAllah kita nak sambung begini, nak meneruskan kitab Fathul Qarib kita daripada bab benda-benda yang diharamkan dalam keadaan ihram. Kata dia faslun, hadza faslun fi ahkamil muharramatil ihram, fi bayani ahkam, nak menjelaskan hukum-hukum yang perkara yang diharamkan dengan sebab ihram. Muharramatil ihram, idafat musabab kepada sabab ihram, maka musababnya muharramatul ihram. Wahia, apa yang dikatakan muharramatul ihram tu? Kata dia ma yahrumu bi sababil ihram, barang-barang yang haram ia dengan sebab ihram. Jadi istilah ihram, takbiratul ihram, istilah ihram ni kalau ikut ansyarak, penamaan demikian adalah disebabkan bila masuk je dalam, kalau haji, umrah, kalau solat dipanggil takbiratul ihram, masuk je dalam ibadat tersebut, maka akan ada beberapa perkara yang sebelum masuk tu halal, masuk dalam tu haram. Itulah dipanggil muharramatul ihram. Jadi dengan disebab haji dan umrah panggil ihram. Kalau kita sembahyang, takbir adalah takbir ihram. Bergerak tak boleh, cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh. Pasal apa? Ada benda yang haram dengan sebab takbir tersebut. Itu takbir itu ihram, yang ni kita ihram haji dan umrah. Jadi maksudnya akan ada benda-benda haram. Jadi kita nak lihat itulah. Bab solat dah biasa dengar, nak tengok bab haji. Yang ni pun dah biasa belajar, tak asinglah pada kita. Wa yahrumu 'alal muhrim, dah haram ke atas orang yang berihram. Muhrim sifatnya daripada ahram, yuhrimu ihraman fahuwa muhrim. Selalu orang kita pakai Melayu ni, muhrim ni orang yang tak boleh haram, yang tak boleh kahwin kan, haram nikah. Itu khotok masyhur dari segi sebutan. Ke muhrim itu mahram, wal mahram atau muharram. Ini muhrim. Jadi haram kata muhrim. Satu kita kalau faham bahasa Arab, kita sebut ni muhrim saya. Maksudnya yang ni orang berihram haji dan umrah saya. Ini kelakar sikit, kita dengar macam tak pecah perut gelak. Pasal kita faham kan. Orang yang tak faham pada dia cakap betul, kita pula cakap salah. Okeylah. Haram kata orang yang muhrim asyaratu asya'a, 10 perkara, ahaduha, salah satu daripada 10 adalah lubsul mukhiti, memakai apa yang dipanggil mukhit, yang berjahit, yang meliputi, yang bersulam. Kita lepas dah malam tengok apa yang nak katakan muhim-muhid tu. Contoh kata dia ke qamisin, seperti qamis, wa kubba dan jubah, wa khufin khuf, wa lubsul mansuji, dan memakai apa-apa yang dimansuj, yang ditenun. Kalau tenun ni termasuk kita kait, benda yang kait dengan guna benang kait tu. Kadar'in, antara yang mansud ialah seperti baju rantai, awil maqudi, ataupun yang disimpul, yang diikat. Satu simpul selit tak apa, tapi bila atas nama ikat itu istilahnya mansud, sulam. Pasal kena faham prinsip jarum menjahit, kena faham mak tu. Satu kaedah-kaedah kita tadi sebut semalam, kalau tali pinggang cok dengan selit. Pasal yang tu istilahnya nanti akan istilah menyulam. Itu dah atas kaedah nak cermat lah. Atas orang kata boleh, tak boleh apa tu, itu hal. Tapi kalau kita faham dengan itulah bahasa mukhit tu, kata jahit adalah proses. Kalau guna jarum dan benang ikut belakang, jarum tu sebagai pemacu untuk menembusi apa yang bahan yang kita nak buat untuk dijahit. Benang tu mengekorinya. Jadi faham kan, jahit ialah proses inilah, keluar masuk tu. Jadi apa-apa yang ada prosesnya tu
tiang, simpul. Ikat, simpul. Satu kalau benda-benda yang kita simpul, kalau sekali masih belum ada istilah sulam, tapi bila ikat dua, dia akan ada istilah mukhir. Baik. Jadi kalau nak pakai ada beberapa saranan kita sebut semalam nah. Yang tu tak dipanggil mukhir. Wasani adalah taghtiyatur ra'si. Yang keduanya adalah menutup kepala. Menudung kepala. Atau kalau tak ra'si pun faham dia ra'si tu faham tu istighraq, memenuhi kepala. Apa-apa yang tutup sekalian kepala. Atau kata dia kalau tak kepala pun ba'dhi ra'si. Jadi kalau ba'd daripada ra'si pun, kalau istilah apa-apa yang diletakkan penutup yang nama tutup letak atas kepala, dia adalah benda yang muharramat. Baik. Nak kata taghtiyah ni tutup kotor, bima yu'addu satiran, dengan apa yang dia dihitung dikira diiktibarkan pada syarak satiran sebagai penutup dan penudung. Ka'imamatin seperti sorban, utinin sekalipun dengan tanah. Ambil tanah tempel. Jadi faham tanah tu bedak sejuk tutup tak? Bedak sejuk tutup. Satu orang perempuan dalam masa ihram dia tak boleh pakai bedak sejuk. Bedak sejuk yang bila tepek jadi rupa peran tu. Bila kering macam mana? Dia rupa hantu. Buah bila bahasa. So kalau bedak powder tu dia kotor ke? Dia bedak tak? Faham cuma pasal bila dia ada air, bila berbancuh, bila dia kering, itu taghtiyah. Tapi faham masih style tepung debu, satu dia sebut ni tin. Pasal tak katakan tin mesti tanah yang dia campur air kan. Kalau turap debu, tak? Tapi kalau dah debu campur air, tepek, dia kering, istilahnya tutup. Satu dia termasuk ma yu'addu satiran. Satu kalau kita belajar ba'aurat, ba'aurah dalam sembahyang, kita sah sembahyang dalam air yang kalau lelaki aurat sembahyang kan antara pusat dengan lutut je. Jadi air takat pinggang, atas tutup pusat lah, keruhkan air tu. Keruhkan air tu. Tak pakai apa-apa, keruhkan air tu. Rokok, sujud, habis sujud lagi kena pandai menyolam lah. Tak ada lagi mampu itu je. Kita bukan nak cerita bab sujud tu, nak cerita masalah tutup aurat. Dalam bab sembahyang mau ada. Pasal tu istilahnya benda yang menutup, ma yu'addu satiran. Sekalipun keruh air, tapi mesti air. Tapi kalau tutup lampu gelap, gelap tak dipanggil satir. Gelap tak dipanggil satir. Itu sembahyang dalam bilik gelap telanjang, sedangkan pakaian ada, tak salah sembahyang. Tapi kalau dalam gelap, bukan gelap, dalam terang, ambil bedak sejuk tepek, apa yang sepatutnya ditutup, lepas tu sembahyang. Tapi tunggu dia kering lah Zat. Pasal dia tak kering, dia transparent kan. Tapi dia kering, dia akan istilahnya menutup warna kulit. Untuk sembahyang sah walaupun hanya sekadar menutup warna kulit. Saya cerita bab solat, kalau cerita bab solat, aurat yang wajib ditutup ialah hanya sekadar menutup warna kulit. Berbanding dengan bersama ajnabiah. Sikit ke sana. Yang tu yang kalau baru-baru ni orang duk bising, ke bising lah dalam WhatsApp kan. Pakai tudung apa, lekra tu. Boleh ke pakai sembahyang? Sembahyang bukan takat tudung lekra tu. Tempek bedak sejuk pun boleh sembahyang. Tapi yang tutup lah, kalau tak tutup tak boleh lah. Ataupun saya selalu bahasa kan, pakai baju menyolam tu. Bukan baju beradang, baju menyolam. Boleh? Kenapa pula boleh? Ditutup semua. Tapi tutup apa yang sepatutnya ditutup lah. Boleh sembahyang. Untuk solat boleh. Tapi luar pada solat, tengoklah apa yang kita boleh tengok. Maksudnya, pening. Bila pening tu, maksudnya kalau macam lekra tu, kalau takat nak sembahyang boleh. Tapi kalau di luar, kalau dengan dia labuh apa tu tak ada apalah. Tapi bila dengan ajnabiah tak apa cantik lah. Kalau tak lekra pun apa-apa yang sewaktu dengannya,
Tiang kalau kata tak lekra sekali pun, tapi duk belit, tudung masuk dalam, lepas tu baju duk luar, jaket duk luar. Pening juga tu. Kalau ikut isi kedah mana boleh? Teruk pada lekra lagi hak tu. Kadang-kadang ada orang nak satu sudut dia nampak bagus, tapi yang dia bodoh tu banyak benda kiranya. Sepatutnya kefahaman tu dah cantik dah dari satu sudut, tapi tu ada dia bodoh lagi dalam bab lain. Kenapa pakai tudung dalam, pakai jaket, pakai baju sukan, tudung dalam tak apa pula. Lekra nak semayang bising. Padahal semayang tak ada apa. Yang di luar tu sepatutnya jadi apa, yang masuk di luar semayang tu jadi masalah. Ini semayang pula. Ada pula bagi komen kata dia, pada pendapat saya yang jahil ni, padan jahil pun. Memang bingung gila. Pakaian ni adalah haram kerana menampakkan bentuk badan dan sebagainya. Lah. Kalau nak komen lain dia suruh mengaji sikit pasal bab sembahyang, untuk sembahyang sah. Sikitlah ke sana, asal nak sebut tang apa nama menutup tu saja, lajak sikit ke bab aurat tu. Jadi apa-apa yang nama menutup kan. Ada yang terlajak pula dalam bab menutup ni sampai payung tak boleh pakai. Siapa? Istilahnya tutup kepala. Itu payung. Kalau itu tutup saya duduk bumbung. Siling bumbang. Dah ada orang yang faham itu. Bas pun tak boleh duduk dalam bas. Siapa? Tutup, buang bumbung. Kalau puak-puak yang memang ada puak-puak yang bodoh nampak tu. Dia faham terlajak itu. Sampai kena naik atas bumbung, bas duduk atas bumbung. Kalau duduk lama guna, pokah habis siling-siling. Tak tahulah, pelik-pelik puak-puak ni. Kalau kaedah kita atas sebut ulama, dia memang yu'adu satiran. Wa ifa'in lam yu'adu satiran lam yadurru, sekiranya tidak dihitung dan dikira sebagai penutup, maka tak jadi mudarat. Baik, kita tengok dia sebut ma yu'adu satiran. Jadi benda jadi kembali pada huruf, apa yang dipanggil menutup tak tutup. Contohnya kata kawadhi yadihi, seperti meletakkan tangan seseorang ala ba'di ra'si. Hujan letak tangan. Betul tak? Memang bahasa dia tutup, tapi yang tu tangan la yu'adu satiran. Kan rimasihi fima'in. Begitu juga seperti menyelamnya seseorang fima'in dalam air. Air pula air keruh, selam, tutup kepala. Tak, maksud apa? Air atas nama satir, dia tak panggil satir. Tak panggil satir dalam bab kepala. Tapi dalam bab aurat, satir. Satrul aurah. Pasal dia mesti ada satir. Yang diletak atas kepala yang yu'adu satiran. Begitu juga wastizlalihi bimahmalin. Dan seperti bernaungnya seseorang muhrim bimahmal dengan mahmal. Mahmal ni asal terjemah kalau bahasa lama mahmal sekedup. Sekedup ialah kemah belakang unta tu kan. Kemah belakang unta tu bila ada kita duduk kan, bumbung ni dekatnya tu. Sekali dengan unta-unta dengan kita dengan kemah kali goyang kan. Macam mana tu? Jadi istizlal bimahmal. Sekedup. Kalau bahasa tak tahu, saya ngaji Tuk Guru sebut sekedup lah. Ini diterjemah berteduhnya benda yang dijunjung. Tapi mahmal tu asal mana mahmal terjemah selalu pakai sekedup. Macam mana pun kalau atas bahasa dipakai tu yang dijunjung. Istizlalihi bimahmal, benda yang ditanggung. Boleh juga sah tu dari segi makna. Maksudnya macam kita bawa tempayan buat atas kepala. Memang ada orang pasien yang bawa barang atas kepala. Tengok dalam WhatsApp apa tu yang bubuh tonggah atas kepala, terror. Ada kan? Tak ada, nanti saya WhatsApp 5 kupon sah. Kemudian ada yang ambil motor, bawa motor atas kepala pun ada. Dahsyat. WhatsApp ni kadang WhatsApp pelik-pelik pun ada. Hak pening pun ada WhatsApp. Apa ni? Mahmal. Dan biasanya kalau sebut ke WhatsApp sikit, bila dapat satu grup, habis semua grup dapat. Satu Malaysia dapat. Bagus. Bila satu Malaysia maklumat sama. Kalau pening semua. Wasidlahi kamahmal wa in massa ra'sahu, sekalipun menyentuh ia mahmal ni. Cuma asal makna mahmal ni kalau dalam kitab mahmal sekedup lah. Massa ra'sahu, menyentuh kepala, sekalipun bersentuh kepala. Pasal
Kalau dia nak bawa barang, memang barang pasien buah atas kepala. Jadi itu istilahnya bawa barang atas kepala, bukan menutup kepala. Pasal dia bukan kosot tutup kepala. Walaupun dengan sebab dia bawa barang atas kepala, tertutuplah kepala. Tapi bukan kosot. Jadi dia kena tengok ma yu'adu. Ataupun nak letak barang atas kepala, dia lapik kain dulu. Tujuannya buat apa? Sebagai pelembut. Barang jangan sakitkan kepala. Yang tu tak dipanggil la yu'adu satir. Itu kan satir. Itu tujuannya bukan satir. Itu tak yu'adu satiran. Dalam bab-bab tutup kepala, huruf ma yu'addu satiran itu lah dalam kira. Yang kalau sebut bab aurat, ada bahasa ulama dalam bab aurat yang sebut ke aurat sikit tadi tu. Baik, selesai. Hantu dulu, ada soalan? Kepala. Ambil sapu tangan, tutup. Tutup, sapu tangan, satir. Dengan satir. Payung, tak. Kalau letak, bagi dempik yang kepala. Kalau payung hujan lebat ke apa, takut kena, tarik. Bukan tujuan untuk niat tutup kepala, tapi merendahkan kedudukan payung. Tak ada apa-apa lagi. Tapi kalau memang saja ambil payung, letak, tutup. Tu tutup. Kadar. Ya. Dia punya dobit bab-bab macam ni, huruf. Dia huruf. Huruf tu maksud terang ni panggil menutup. Kalau yang ni bukan tutup, ni letak. Tahu lah. Tu yang bahasa kadar tu huruf. Dia huruf lah, ayat dia huruf lah. Tak adalah kira minit-minit. Maksudnya tera tu ukur tutup. Kalau takat letak, tarik. Tu bukan tutup. Macam kita telah mandi, kadang-kadang ada orang pasien nak mandi, bila nak lap, dia lap macam mana? Dia letak atas kepala dulu. Adakah tera itu dipanggil menutup? Kalau itu istilahnya lap lah, bukan menutup. Maksudnya kalau letak, walaupun atas yang dia letak atas kepala, tapi letak tu tujuan dia untuk lap kepala. Istilahnya lap lah, pada huruf. Tapi kalau lebih macam masuk tandas, tutup kepala. Ya kan? Tu tutup lah. Tu tutup lah. Tak boleh? Ambil timba tutup. Tutup lah tu. Tutup. Satu kaedah dia, tu kalau kata dia cari helah kan. Cari helah supaya tak nama tutup ni, jangan bagi sentuh kepala. Jadi carilah apa-apa benda yang dia boleh letak sini tapi tutup kepala. Tapi kalau macam baju sejuk tu, tarik. Tutup. Tu nama tutup kepala. Memang nama pun penutup kepala. Tutup. Kalau macam payung kecil tu, cekak ni ada payung kan. Tu macam mana? Tutup tak? Kalau tak tengok atas tu, kalau tak kena, yang ni tutup ni. Yang getah ikat tu. Tu tutup kepala. Pasal tutup tu bukan nanti jamik rasi, tapi bab. Bab dia tutup. Atas nama satir, dia ialah satir. Dia kalau kata tutup, kena bayar dam. Kalau berulang lah banyak kali, berbilang lah dam dia. Pasal dam akan berbilang dengan huruf yang berbilang pada masa, begitu juga tempat. Untuk ayat-ayat yang hadir lah dalam bab berbilang dam ni. Okey. Wa tawtiyatul wajhi. Seterusnya ialah menutup muka. Kalau perhati sikit, bulan masa haji, orang lelaki warak macam mana pun buka kepala. Orang perempuan warak macam mana pun buka muka. Apa maksudnya? Kalau tak haji, pakailah kopiah. Saja nak tuju orang tak pakai kopiah ni. Orang perempuan bila tak haji, ya kan? Tutuplah muka. Takkan tak faham. Satu ada larangan. Satu kita nak, tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya dah biasa pakai macam ni. Saya dah buka kepala ni depan orang ramai yang galak tu. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Tuan-tuan terbiasa tak rasa pakai kopiah. Saya tak heran. Satu, bila buat haji, dia satu benda berat lah untuk buka kepala. Satu ada larangan. Tapi tahan lah orang taklah. Tahan, buka kepala.
Perempuan dah biasa tutup muka, nak buka macam mana? Ui, bukan dia. Bukan dia nak buka muka ni. Pasal apa? Ui, tutup lama lah. Sejak pada kecil Tapi bila buat haji, buka. Warak macam mana pun, buka. Tapi kita dah biasa tak pakai tutup muka. Macam mana? Memang tak tutup muka. Oh, salah. Tambah yang tak pakai tudung langsung. Apa masalah? Tak boleh tutup muka. Oh, tak boleh tutup muka lah. Ada orang dia berdalil cara sengit kepala otak. Macam mana? Haji pun tak kena tutup muka. Saja-saja pergi tutup muka pula. Ekstrim. Tampak lagi sekali. Ada pula ekstrim. Ni pahaman kebangsaan kata ekstrim lah. Tu pahaman kebangsaan lah. Tu duduk sekolah kebangsaan lama. Ngaji daurah 2-3 hari ya. Duduk sekolah kebangsaan dah berapa tahun? Dah 11 tahun. Sekolah menengah, sekolah rendah. Tambah tadika kali 12. Jadi 12 tahun ngaji sekolah kebangsaan. Daurah campur 3 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, setahun baru 24 hari. Tu pun kalau tak miss. Tu sajalah usik-usik gitu kan. Kalau 10 tahun pun berapa hari, padan kepala otak kebangsaan. Ni kita tojah kepala kebangsaan tu. Baik, tutup muka. Awil ba'di ataupun sebahagian pada muka minal mar'ah, tapi buat tutup muka ni untuk orang perempuan. Baik, untuk tutup pun mestilah bima yu'adu satiran, dengan apa yang dihitung, dibilang, dikira, dianggap sebagai penutup. Satu kadang-kadang orang tanya yang pakai spek, tutup tak? Nama spek mata dia bukan tutup, dia alat untuk membetulkan penglihatan. Macam mana pun dia kata tu ada yang hitam, tutup. Itu kan tutup mata, itu. Kalau tu spek tu. Mata pun, dia tutup mata macam tu. Tak, dia letak atas hidung. Bukan tutup kan. Itu istilahnya. Tak. Tutup ni macam mana? Tutup. Kalau renggang kan. Satu kaedah orang perempuan yang kalau dia masih nak tutup muka dia, dalam masa dia ihram, apa kaedah ni? Dia buat bingkai. Tutup dengan tirai. Pasal bila bersentuh muka baru nama tutup. Tak sentuh, tak panggil tutup. Tu tak panggil tutup muka. Tapi menghalang pandangan orang daripada sampai dengan helah tu. Boleh, ya? Memang pekahnya tu. Dan dalam kitab kalau disebut pun, kalau orang perempuan yang memang dia ada muru'ah dia memang dia tak mau bagi orang tengok muka dia, kalau tak buat cara itu, antara kaedahnya ialah dia menginaikan muka. Inai, siapa inai? Kalau biarkan inai tu di muka, tu tutup muka. Pasal dia adalah daun inai tu kan. Inai bagi merah, biar muka merah. Nak tengok kat muka aku, tengok. Muka peran ni tu. Muka macam buah inai, macam tangan buah inai, macam nama rupa. Dalam masa haji, memang ada macam tu. Ada biasa pergi haji tak? Yang biasa tengok orang perempuan muka merah-merah tak? Ada? Dia orang semua tak tahu. Semua bukan haji hajah lagi tak? Masing-masing lah. Masing-masing. Tak tahulah. Tapi kalau saya ingin pengalaman ada duk ajar, ada geng-geng yang pernah pergi haji. Dia tu padan lah ustaz, kami pergi umrah tengok. Pergi haji. Umrah jangan nak ada lah. Tapi macam mana pun kalau ada pun, memang pakai macam nak hitam pun muka. Tengok padan putih je. Tangan putih. Tapi muka merah inai. Tak perasan lagi inai. Baca kitab pun faham. Oh inai rupanya. Jadi baca kitab tu, rupanya memang benda tu, amalan yang orang buat tu. Yang bila kita tak tahu, kita tak tahu apa benda dia ni. Buka kitab, ada rupanya. Itu kita kadang-kadang kalau dengan jahil kita tu, kita menyerang seseorang, payah tak? Biar serang dengan ilmu, dengan ada fakta kan. Serang tanpa ilmu ni bahaya. Kita tak tahu senjata orang, tak kira orang tunjuk senjata dia, kita pisau je. Dia tunjuk parang panjang ni, mampus. Kita bawa panah, dia buat machine gun. Tak load kita. Lari. Itu kot saja nak sebut. Hati-hati lah. Satu, kita punya fahaman mantap. Okey, toyah kan, tak apa. Pasal satu, kita kena ngaji mantap tu, yang ngaji berkitab, tengok ibarat, cara nak faham. Yang ni pun kita baca betul korek lah. Lagi besar kitab, lagi senang baca, lagi terang dia punya ayat tu. Okey? Ya. Yeah. Apa beza inai dengan bedak sejuk? Bedak sejuk dia ada ain, bedak.
Kalau inai, ainnya daun. Jadi bila dah lekat warna, tak ada masalah. Tak hukum satir. Jadi kalau faham tu, inai pun dia akan pakai sebelum daripada dia buat haji lah. Kalau dia dalam keadaan ihram, dia tepek inai, tu menutup, tu satir. Tak. Tak. Inai tak satir warna kulit. Pasal nampak kulit. Tak satir. Tak. Dia macam kunyit lah. Kunyit. Tak. Dia tak panggil satir. Inai tak panggil satir. Kalau untuk aurat semayang, cat, spray, satir. Pasal ada lapisan. Dia ada ain tu. Inai tak satir. Pasal dia sebati dengan kulit kan. Dia tak satir. Dia bukan satir. Dia tak satir. Tu kalau warna hitam, satir tak? Kulit dia kulit warna hitam. Satir tak? Memang kulit dia warna hitam. Tu inai tu tak boleh pasal memang kulit dia tu warna inai tu. Kulit dia tu sekarang warna inai tu. Inai dah meresap dalam kat kulit tu. Macam tu tak panggil satir. Jadi warna yang dah ada pada kulit tak ada panggil satir. Jadi ada ain lain yang lekat di kulit yang dia berwarna. Tu satir. Walaupun warna yang sama dengan warna kulit, ya. Ya, betul. Satu inai nak ambil semayang kena kopek tak inai? Kalau daun inai lah, warna inai tu kena buang. Tapi kalau ada cat kena buang. Cat tu satir. Inai tu bukan satir. Tu balik kodang balik patah balik belakang. Nak bagi takrif tu, satir, ma yu'addu satiran. Nak panggil satir tak satir. Baik, wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha. Dan wajib 'alaiha ala mar'ah an tastura, bahawa menutup ia mar'ah ni min wajihah, daripada mukanya, mala la yata'atta satru jami'i ra'si illa bi, yang tak terdatanglah menutup sekalian kepala illa bi. Jadi apa yang sepatutnya untuk tutup kepala, pasal kepala wajib tutup, rambut yang duduk dalam kawasan kepala wajib tutup. Jadi tak dapat tidak, bila nak tutup kepala kena tutup sebahagian muka mesti punya lah. Faham? Sebut apa ni? Pasal bila tak boleh tutup muka. Jadi muka ni, kalau kita belajar wuduk, hanya sepandang muka. Jadi mesti ada sebahagian daripada bahagian rambut yang nampak kan. Jadi tak boleh tutup. Tu, adakah bila musim haji nanti, dah lah tak kena burdah. Lepas tu, selak pula lagi besar supaya tak nutup muka. Macam tu kan? Dah. Apa yang tak dapat tidak, untuk tutup aurat, hendaklah ditutup. Hendaklah ditutup. Jadi ada bahagian muka yang tutup dengan sebab pakai tudung, macam mana? Itu wajib tutup. Itu wajib tutup. Pasal takkan sempurna menutup kepala. Jadi ada istilah ta'arud itu. Antara tutup aurat yang wajib dan tutup muka yang haram. Jadi macam mana? Nak ihtimal, nak kira mana? Kalau tajak muka, tutup muka. Cuaikan ke kepala, buka aurat. Macam mana? Tutup muka. Pasal apa? Pasal tutup muka pi bau. Lepas tu benda yang tak dapat tidak. Yang tu yang ulama dah kita bahas kadang silap jam tu. Jam kita tak tentu, tak boleh nak menilai mana keutamaan besar antara nak jaga aurat dengan tutup muka. Kalau ikut yang ta'arud tu. Ulama sebut dah. Wajib tutup apa yang daripada muka dia, yang tak boleh nak tutup kepala, melainkan kena tutup bahagian muka itu. Yang tu kena tutup. Itu kena tutup. Apa nak buat contoh baru ni ada orang tanya. Kalau masalah macam ni, katalah pergi musafir, air tak ada. Tak ada bilik khas untuk ambil wuduk. Air ada. Tapi bila ada air, nak sapu kepala, khususnya pada orang perempuan, jadi kena buka lah aurat lah. Tapi bila buka aurat,
buka lah aurat, dosa lah situ. Tapi kalau tak sapu kepala, tak sah. Katalah sama ada sampai tahap itu. Jadi, adakah kena semayang dengan tak payah sapu kepala? Ataupun sapu ke kepala, biarlah orang nampak aurat, tapi semayang kita sah.